Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, ghalibnya pada setiap malam saya ada tajuk mari mengaji bersama menteri, dan siarannya kita buat lebih kurang dalam pukul 8.45 ataupun pukul 9 sampai 9.30, 9.45. Itulah biasanya setiap malam yang kami kemukakan. Dan kadang-kadang kami panggil juga beberapa tokoh-tokoh untuk sama-sama berkongsi idea dalam perbincangan secara santai. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ni saya merasa amat bersukacita dan amat bergembira kerana malam ni saya dapat ramai otai-otai yang baik, yang hebat, yang dikendalikan oleh Arif daripada Sinar. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang bagi saya salah satu daripada dakwah yang mungkin memberi kesan yang baik, iaitu Angah, Jeb, Rahim, yang sudah tentu sahabat-sahabat kita mengenali mereka ini. Dan saya sejujurnya merasakan bahawa setiap orang ada peranan masing-masing. Dalam PKP ni pun juga mungkin mereka cukup hebat, dan saya nak tanyalah mereka ni secara santai, di mana Angah, Jeb, Rahim, tahu tak apa beza awak bertiga dengan Bandua? Boleh jawab tak? Dengan apa tu? Dengan apa tu? Tahu tak apa beza awak bertiga dengan Bandua? Banduan. Tadi saya sebut Banduan. Jadi sekarang ni saya nak dengar tiga orang ni beri jawapan kat saya sebab kena PKP ni. Macam mana awak bertiga dengan Banduan ni, apa beza ni? Bukan pick up line je tu Bukan dah. Bukan dah pick up line. Kena ada jawapan ni. Kena ada jawapan Benda pertama, Rahim kedua, lah. ketiga. Okay, silakan. Okey, Rahim. Biasa Rahim dulu Tadi soalan aku dah banyak tanya. Bagilah Okey, orang okey. Betul, bagi betul. orang lain dululah. Okey, Angah. Angah dululah. Okey. Bezanya macam mana tu Ya Allah, yalah Banduan ni kita tahu memang dia dekat dalam penjara kan tu kan. Ya. Kita dua ni bebas, tapi yalah dekat luar ni kita bebas ni masih ada lagi yang banyak juga yang kita tak belajar. Ada juga bab ketuhanan kita masih tak belajar. Tapi kalau Banduan tu saya rasa bukan COVID-19 aja. Dekat dalam tu dah memang dia sentiasa belajar tentang kebesaran Allah, tentang surah Nabi Muhammad. So saya rasa untuk saya lah tu pendapat untuk diri saya tu, saya rasa bezanya dekat situ tu. Untuk saya. Kalau saya pula Banduan dia masuk penjara kerana dia salah tu. Tak kita duduk rumah kena penjara tak salah apa-apa. Tu beza dia. Itu beza. Senang betul jawapan tu. Yalah beza. Yalah. Okey, tiga Jeb. Okey, perbezaan dia saya rasa ialah persamaan dia mungkin kita sekarang terkurung lah. Beza. Yalah, tapi bezanya dekat rumah ni walaupun terkurung, kita masih ada keluarga. Boleh nampak anak isteri kita. Kalau di sana hanya kita saja. Itulah saya rasa perbezaan dia. Okey, kalau jawab cara lawak lah, sebab tuan-tuan ni memang pelawak katakan. Boleh tak cuba jawab cara lawak pula? Cara lawak. Siapa Okey. nak Tapi Datuk nak beritahu Datuk, sebelum tu nak beritahu Datuk, kadang-kadang kita orang pun tak kelakar tu. Takut tu. Sebab kalau Datuk tengok episod kami dekat TV pun tak semua kelakar tu. Tapi Angah yang paling tiga orang ni paling kelakar Angah. So Angah dia ikut turutan, tak ikut turutan. Angah je lawak satu Angah. Tadi saya tahu tapi saya dah jawab tadi dah. Semua dah jawab. Kita bagi Jeb dulu yang Tadi jawab afdalnya. yang proper, dia jawab yang kelakar. jawab yang kelakar pula. Sila. Tolong Jeb. Kalau beza tu kat sini kalau kat rumah bezanya kalau buang air boleh lama-lama tu. Kalau kat sana ada time dia kan.
Tak boleh Mana lama kau tahu sangat. pernah masuk ke? Tak, kita ada pernah kan Sina buat lawatan, dia orang cakap kan Oh. tempat apa ni nak buang air pun dia orang kongsi share kan. Ya. Okey. Sabar Kalau Fahir, eh? Tak Saya jawab kelakar saya. tu Ha? Tak kelakar tadi. Kalau Tak apa, tak kelakar. tercuit pun tak ada. Datuk Kita cuba suka je lah. Tak yelah tadi takut. kadang-kadang tu kan. bila buat lawak dalam ketakutan macam ni tu. Ya. Tu saya Dia ada lebih satu takut. tu. Dah Saya ada datang. satu tu. Ya. Saya cuba ya Tok ya. Ya. Cuba. Hati-hati ngah. Tapi saya tak cakap Kalau- awak Kalau kat rumah kita boleh masak makanan yang viral tu. Tapi kalau kat sana tak boleh masak apa-apa tu. Ya. Oh, okey. Okey. Dah ke itu aja? Takut. Takut tak ada cakap. Okey. Tok. Rahim? Oh, dah lupa. Rahim belum tu. Ya, Oh, silakan. Tok. Dia ni kalau- banyak kumpulan tu. Mungkin Ya. banyak juga dia punya stok punchline ni. Ya. Tapi semua tak jadi tu. Semua tak jadi. Ya. Dia macam ni tu. Kalau penjara walaupun jamin tak boleh keluar sebab dia ada dah tempoh tahanan dia tu. Ya. Tapi kalau kat rumah tu dengan jaminan polis kita boleh keluar. Tapi ada tempat-tempat dia boleh pergilah. Itu dia tu. Tu bukan kelakar, tu kenyataan tu. Saya benda-benda jadi saya jarang nak buat kelakar, saya takut. Okey. Saya siang beritahu. Allahu akbar. Subhanallah. Terima kasih. Kalau saya jawab bagi pihak saya lah. Saya Ya, kata Ah, anda bertiga ni bagi saya telah terperangkap dalam hati saya. Cukup hebat anda. Terima InsyaAllah. kasih tu. cia tu. Terima kasih tu. Terima kasih tu. Okey. Kalau saya nak tanya sikit lah. Mula-mula anda masuk Raja Lawak, contohlah ataupun buat lawak ni, apa perasaan nombor satu sekali, perasaan apa? Mula-mula naik stage bukan kali ke-50 tapi kali pertama. Kali pertama. Kalau Nervous saya berdebar, gugup tu. Kali pertama. Gugup. Kalau saya tu masa malam live tu perasaan saya tak nak keluar dekat stage tu. Saya dah duduk dekat belakang lansir tu. Tapi orang yang duduk tukang dekat pintu tu dia tolak saya tu. Ini memang realitinya tu. Nervousnya, debarnya, ya Allah, takut betul saya. Saya pula tu yang pertama saya cerita pasal audition lah. Pasal kalau dah masuk live tu dah kira dah 2-3 kali audition kan. Kalau audition yang pertama tu memang suatu benda yang orang cakap lebih kepada takut lah. Tapi bila mikirkan ada kawan-kawan cabar sebab dia kata bakat ada tapi kalau tak tonjolkan, kalau tak cuba mana tahu kan. So bila mikir pegangkan benda tu je tu gagal kat juga. Yeah. Alhamdulillah tu. Yang dah kelima kali baru dapat. Yang mula-mula semua tak dapat. 1 sampai 4 tu gagal. Percubaan yang kelima tu baru dapat. Okey. Itu saya kata. Oleh kerana saya juga memakai topi sebagai menteri agama. Jadi saya selalu duduk dengar keluhan masyarakat, terutamanya artis-artis, sahabat-sahabat kita ni. Yang pertama saya nak tanya, dari sudut macam Angah, Jeb dan juga Rahim, apa benda buat di rumah? Daripada pagi sampai petang sampai malam. Ni hak biasa, bukan saya kata pengisian. Apa yang anda buat di rumah masa anda kosong, masa duduk di rumah? Saya jawab tu ya. Selain pada semayang, hak tu biasa. Tapi hak yang biasa tu wajib lah kan. Okey. Saya tu kalau saya kat rumah tu memang saya mencari pahala lah tu. Memang cari pahala. Saya ni bukan dia pasal PKP je tu. Kalau hari biasa tu pun memang saya membantu isteri saya tu. Saya lah masak, saya lah mengemas, saya mandikan anak. Jadi banyak kerja rumah ni saya membantulah tu. Saya rasa saya memang bila kita membantu isteri kita sentiasa dapat pahala tu. Jadi pahala yang senang dicari, kenapa kita tak nak buat?
Jadi saya lakukan itulah ibadah yang paling senang sekali tu yang saya boleh buat tu. Bagus. Terima kasih tu. Yang kedua? Yang kedua kan. Saya pula Okey. tidak mencari pahala tu. Saya cuma mencari reda Allah je. Allah. Sebab tinggi tu martabak tu. sebab Mulia, nampak mulia. Ya, dia tinggi sikit tu. bukanlah sebab Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita menyatakan sifat dia yang penyayang tu pada orang rumah kita, anak kita. Begitulah. Jadi kalau saya marah ke, saya apa ke, saya terfikir balik. Kan? Sifat Allah tidak begitu. Sifat Allah tu dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi saya cuba kawal saya punya kemarahan dengan benda-benda begitu je. Allah Akbar. Tinggi tu Jack, cari reda ni memang cukup tinggi. Okey. Rahim. Tadi saya dengar dua sahabat saya rasa taruh lah. Seorang nak cari keredaan, seorang cari pahala. Semuanya dengan isteri dan keluarga. Maknanya saya dua kali ganda Datuk. Sebab saya ada dua keluarga. Saya kalikan dengan dua orang punya tu, kalikan dua je lah. Kalikan dua je. Macam tu lah. Cuma saya pastikan jadual tak salah lah. Takutkan balik orang rumah sana pula alau. Dia kata, hari ni bukan saya, bukan dia. Saya balik sana. Itu je saya kena jaga lah. Jadual je lah, jadual rumah. Ada orang tanya saya, dia kata masalah temu polis tu, kalau nak pergi sebelah sana tu jadi payah, dia kata. Betul ke? Polis rock block dia tahan. Dia tak saya tak ada. Sebab saya ada laluan tikus. Tak ada tu. Sebenarnya saya dengan ni tak sampai 10 kilo pun. Dekat je, tak sampai 10 kilo. Okay. Takut orang lain buat bagi alasan tu pula nanti kan. Lepas daripada saya tanya, ada sahabat-sahabat kita nak tanya saya ataupun berkenaan dengan pentadbiran ke apa-apa. Okey. Silakan. Saya nak tanya tu. Okay. Tok, saya nak tanya tu, apa yang membuatkan Datuk berani menerima tanggungjawab yang sangat besar ni? Ya. Pertama sekali saya cerita ikhlas lah. Saya berminat sebagai mufti sebab saya biasa sangat cara tu dah hampir 6 tahun. Selak belak saya pergi keluar negara, bincang dengan ulama sebagainya, bentang kertas kerja, seminar, ulama datang, di pejabat dan seumpamanya. Jadi cerita bak jadi mufti ni memang saya masak lah, kata orang. Kita tahu dah. Seolah-olah satu mihani. Mihani ni maknanya dalam bahasa kita juga kata orang yang betul, faham apa yang sepatutnya mufti buat. Tapi tiba-tiba entah macam mana pihak kerajaan Malaysia dia call saya minta tanya dengan beri pandangan. Saya terkedu sebab masa tu hari Ahad dia punya announce pada hari Isnin. Saya sedang menulis. Kerja saya biasanya saya akan menulis dengan sahabat-sahabat setiap hari. Khususnya hari cuti lah. Hari itu di pejabat. Jadi menulis soal jawab, bincang apa semua sekali. Kita jawab. Tiba-tiba datang call. Jadi saya pun kemana, saya tak boleh buat keputusan. Akhir sekali saya temu dengan keluarga saya cakap masih lagi tak buat keputusan. Saya pergi ke masjid, Zuhur, saya sembahyang. Bila saya sembahyang, saya panggil kawan-kawan, bincang lagi. Akhirnya saya buat satu keputusan, sir ala barakatillah. Jadi bila saya buat keputusan macam itu, maka saya terimalah keputusan tersebut dengan satu niat sahaja. Niat saya, insya-Allah, saya nak zahirkan agama Allah ini, syiar Islam ini, dan sifat Islam itu sebagai rahmah kasih sayang. Sifat Islam itu berlaku adil. Sifat Islam itu tolong seupaya mungkin. Walaupun saya baru sebulan lebih, tapi perbelanjaan saya untuk ummah lebih daripada 170 juta kita didistribusi kepada imam, kepada guru tahfiz, kepada anak yatim, kepada guru kafah, kepada SRE dan seumpamanya. Kita cuba buat betul. Dan hampir setiap hari kita akan pergi menggantungnya. Hari ini sepatutnya saya ke Kelantan dan Terengganu.
Tapi oleh kerana saya ada meeting, perjalanan tetap dilakukan oleh Yaping, oleh Yayasan Taqwa, oleh Jakim dan seumpamanya. Dan kita akan cuba buat seupaya mungkin. Saya minta satu je. Tuan doakan saya, biar saya kerana Allah jauhkan daripada sifat tamak, daripada sifat takabur, tapi Allah. boleh laksanakan tugas InsyaAllah. saya. Itu cita-cita saya. Sebab saya dengan Rahim pernah, saya cakap dengan awak, kita masa tengok Datuk dengan Ustaz Zaidros live, saya cakap dengan Rahim, rasa sayang dengan akhlak Datuk. Masa Ustaz Zaidros mendoakan, Datuk minta Ustaz Zaidros mendoakan, saya cakap dengan Rahim, rasa perasaan sayang tu timbul. Betul. Sebab barulah saya teringat dulu orang-orang kafir dulu yang masuk Islam dengan dakwah Nabi, salah satu dengan akhlak Nabi lah. Betul ya? Betul. Ada lagi soalan? Kalau setakat ni lah, sampai ke hari ni lah, apa di antara cabaran-cabaran atau dugaan-dugaan yang Datuk terima dan rasanya yang agak mencabar lah untuk Datuk hadapi? Pertama sekali, kalau masalah netizen ataupun apa, saya tak tercabar pun. Orang kata, sebab masa jadi mufti pun biasa orang kata. Jadi yang paling saya mencabar adalah saya punya satu falsafah dalam hidup saya. Setiap hari saya akan cuba buat seupaya mungkin, sebanyak mungkin apa yang boleh buat pada hari ini. Jadi apa yang saya langsungkan ialah setiap hari biasanya masalah kemasaan. Saya akan susung masa betul-betul. Dengan ni. Macam contohnya, kalau saya keluar satu tempat tu, bukan satu acara saya boleh buat, mungkin 3, 4. Dan kalau saya pergi kadang-kadang satu tempat tu, 7, 8 acara. Selesai yang ni, selesai yang tu, selesai yang ni. Sebab kita tak ada masa. Yang adanya adalah kesungguhan kita untuk menyelesaikan. Iaitu cabaran saya. Saya mesti selesaikan seupaya mungkin. Itu tekad dan cabaran yang bagi saya adalah amat penting. Sebagaimana kata seorang imam yang tersuhu, Hasan Banna, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban kita ni jauh lebih banyak daripada masa yang kita miliki. Jadi itulah cabaran bagi saya. Adapun yang lain bagi saya tak ada masalah, insya-Allah. Okey. Itu. Habis kalau anda kata tu, yalah macam tu cakaplah, kita sentiasa akan ada orang yang berfikiran negatif dengan kita, kan? Sentiasa ada, tak kira kita buat baik macam mana sekalipun. Tak, kalau Datuk sendirilah, macam mana agaknya Datuk berhadapan atau pendekatan macam mana Datuk ambil untuk berhadapan dengan orang yang sebegini? Okey. Yang pertama sekali, sebagaimana yang disebut oleh, saya selalu tanya tokoh-tokoh ulama, dia kata yang pertama sekali, buat walau macam mana pun buat yang baik. Teruskan. Jadi kita jangan menganggap bahawa ini sebagai penghalang. Apa yang kita nak buat, kita buat. Kita buat yang baik, kita sangka orang ni, kita buat orang ni, kita ni. Dan insya-Allah itu cara dia. Tapi kalau kita tidak layan, kita telah terhenti perjalanan untuk meneruskan kebaikan. Apa yang penting lagi ialah kita jangan lupa Tuhan. Buat apa-apa pun kita jaga Tuhan. Kerana Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka. Menjagalah Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, Allah pasti kamu akan dapatinya di hadapan kamu. Yakni Allah akan tolong kamu. Jadi bila kita boleh buat macam itu, kita jaga semayang, kita jaga ibadat, kita sedekah, kita infak, kita tolong orang, kita buat baik, insya-Allah Allah tolong kita. Jadi tak ada masalah apa-apa. Oh, cantik jawapan tu. Allah. Okey. Saya secara peribadi yang ucapkan ribuan terima kasih Dok, sebab hari ni saya rasa cukup bermakna bagi saya peluang yang ada ni. Secara peribadinya saya rasa pertama kali dapat personally bercakap dengan Datuk. Memang satu impian menjadi kenyataan lah, kita bercakap dengan orang yang orang yang hebat, kan. Tapi sebelum nak live tadi tu memang gemuruh tu. Sebab iyalah, berkira-kira tu. Sebab kita ni serba tak tahu tu, kan. Betul tu. Bila diberi peluang bersama dengan Datuk tu,
tak tahu nak tanya apa soalan tu kan. Yelah. Sebab kalau Dato' nak tahu, Jeb tak macam ni. Kalau sebenarnya dia punya sopan. Sebab tu dia bercangkung atas kursi tu. Dia tak duduk tengah berkampung tu. Ya. Pertama sekali ginilah, kerana masa pun sudah Itulah dia. Saya sejujurnya jemputlah datang ke pejabat, tapi InsyaAllah. selepas PKP saya InsyaAllah Dok. di pejabat saya selalu saya jamu orang daripada pejabat mufti lagi, jadi boleh kita makan, kita boleh sembang, dan saya kalau ada di kalangan artis-artis yang susah, yang kata orang memang amat-amat kesempitan, sila bagi tahu kita lah, kita cuba bantu seupaya mungkin. Jangan rasa malu ataupun apa, secara personal ke bagi tahu, kita pun boleh tengok lah sekadar yang kita mampu, kita akan cuba santuni. Dan saya katakan kepada anda semua, saya sayang kepada anda semua. Kita pun sama sayang Tok. Semua. Saya doakan anda semua menjadi orang-orang yang soleh bersama dengan keluarga, insya-Allah, dan anak-anak semuanya berjaya dengan cemerlang dalam kehidupan. Amin. Sekadar itu, terima kasih Arif, terima kasih Jeb, Angah, Terima kasih Dok. Rahim. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Tok. Terima kasih Dok. InsyaAllah jumpa lagi Dok. Terima kasih Dok.